Salam sejahtera. Bagi memperkenalkan majlis, kita mulakan dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Semoga dipermudahkan urusan majlis kita hari ini. Okay, yang berusaha Puan Hajah Sanisah binti Miskam, Pengetua SMK Kayu Arif Pasong, selaku JKD Kluster Kecemerlangan Sains Daerah Pontian. Yang berusaha Encik Yusaini Kasron dan Encik Faizal, Pegawai SISC Plus Sains dan Matematik Daerah Pontian. Yang dialu-alukan Tuan Haji Jalaluddin bin Adam, penceramah program pada petang ini, dan rakan-rakan panitia daerah Pontian yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah dapat kita berkumpul petang ini bagi menjayakan satu daripada program yang telah dirancang oleh Kluster Kecemerlangan Panitia Sains Daerah Pontian. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke program peningkatan kemahiran pembinaan item Sains Trust 2021. Jadi program yang pertama kali kita jalankan di daerah Pontian dan kita rasakan sangat perlu disebabkan oleh perubahan silibus baru, silibus KBSM kepada KSSM. Dan penceramah kita petang ini datangnya jauh daripada Terengganu, Tuan Haji Jalaluddin bin Adam. Selamat datang Tuan Haji. Okay, walaupun secara maya, tapi ada rezeki, kalau boleh merentas daerah, bolehlah Haji datang ke Pontian. Okay. Dan terima kasih juga kami ucapkan kerana sudi memenuhi jemputan untuk berkongsi ilmu dan pengalaman bersama guru-guru sains di daerah Pontian. Jadi sebelum kita memulakan agenda petang ini, saya bacakan sedikit latar belakang tuan penceramah kita. Okay, nama penuh beliau ialah Tuan Haji Jalaluddin bin Adam, mengajar di SMK Belara, Kuala Terengganu. Okay, dan telah berpengalaman mengajar selama 28 tahun. Okay, beliau merupakan seorang guru cemerlang sains, juga sebagai JU Kebangsaan Pembinaan Format Baru Soalan Sains SPM KSSM. Juga pernah menjadi JU Kebangsaan bagi penataran Format Baru Sains KSSM di Batu Pahat. Kalau Johor, itu kita ada berjumpa. Sebagai Ketua Akram Negeri Terengganu. Ni Angkatan Kerja Rajin Mulia tak silap saya, di bawah Jabatan Pendidikan Terengganu. Dan sebenarnya banyak lagi sumbangan beliau berkaitan akademik, terutamanya bidang sains. Jadi masa kita pun tak berapa panjang petang ni. Jadi saya serahkan majlis petang ini kepada Tuan Haji untuk meneruskan program. Dan guru-guru, jika ada sebarang pertanyaan semasa program, boleh bertanya di dalam ruang komen. Okey, jadi dipersilakan Tuan Haji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis atau moderator kita hari ini, Cikgu Nazrul, yang saya lama tak dah beberapa kali dah jumpa, dah mesyuarat sekali beberapa kali. Jadi terima kasih kerana menjemput saya petang ni. Kita jumpa lagi lama tak jumpa kita kan. Alhamdulillah, ya Ji. Kerana oleh Covid semuanya duduk kat rumah, jadi semuanya tergendala banyak benda kat lah kan. Betul. Saya hormati barisan pengetua. Saya pun tak pasti ada kata dia kan. Pengetua pegawai ISC Plus PPD Pontian, cikgu-cikgu sekalian yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Jadi alhamdulillah petang ni
kita boleh berjumpa walaupun masing-masing berada di rumah masing-masing. Kita pun alhamdulillah juga, kalau disebabkan tak adanya COVID, mungkin kita pun tak pandai lagi nak beronline-line ni. Terutama saya lah, dah berumur ni susah sikit lah pun. Tapi insyaAllah alhamdulillah jugalah. Jadi kita dapat bersemuka walaupun secara online, berkongsi pandangan, pendapat dan juga apa-apalah yang sama-sama kita belajar. Saya belajar daripada tuan, dan tuan-tuan pun belajar. Ambillah apa-apa yang saya sampaikan, kalau benda tu baik, ambillah dan gunalah untuk peneruskan kerja-kerja kita untuk mendidik anak-anak bangsa kita, insyaAllah. InsyaAllah. Saya pun tak ada apa-apa yang lebih daripada cikgu-cikgu sekalian. Pertama je mungkin adalah sikit diberi peluang dan ruang untuk disebabkan mungkin lama lah pun nak kenceng lah ni, Azrul. Betul. Pengalaman masih bahagia je, masih diperlukan. Itulah. Sebab tu bila ditanya nak tolak pun tak boleh, saya takut nanti nak nak sembunyi ilmu, tak boleh kan? Kena sampai. Apa-apa yang saya tahu, kalau saya minta maaf kalau yang saya sampaikan tu tak tepat. Awal-awal lagi saya minta maaf, bukan sebab saya ni memang orang yang tidak sempurna lah. Jadi hari ini saya akan sampaikan berkenaan ini. Itu tajuk yang kita pamerkan itu. Mula saya, sebab bila nak bina item ni, dia yang pertama kena tahu format dulu. Kan? Kena tahu format, lepas tu kena yang penting juga konstruk tu. Tapi mungkin Nazrul biasa dah dengan konstruk ni. Terlibat. Ramai mungkin ada cikgu-cikgu yang baru, tapi saya percaya masih ada yang hari ni mungkin baru nak dengar ni, apa dia pula konstruk kan. Nak bina item kena ada konstruk. Jadi saya minta tadi, saya hantar mesej, maaf saya tak save nama siapa yang berhubung dengan saya tadi. Minta maaf Cikgu Haniah. Cikgu Haniah ke? Okey. Saya minta dia kongsikan satu file konstruk tu. Yang lembaga edarkan masa pembinaan tu. Tapi sebab saya edar balik file tu supaya cikgu-cikgu tengok balik. Hari ni kita akan tengok file tu. Kadang-kadang cikgu, saya percaya saya dulu begitu juga. Sama je, kalau tak terlibat dengan bina item, kita letak tepi benda tu. Dan nak tengok pun file konstruk ni. Kan? Tak ada masa nak tengok lagi. Tak tengok, tak ada masa. Sekarang ni pula kan, nak mengajar, nak sedia bahan lagi. Sekarang untuk bila kita perlu bina item, kita kena tahu konstruk. Okey, lepas tu kita tengoklah contoh-contoh soalan. Kalau sempat, kalau perlu, ini pun bergantung kepada pertanyaan lah. Kalau ada pertanyaan yang terakhir tu kita sentuh sikit. Kalau perlulah yang teknik itu, kalau ada kalau jika ada soalan. Baik, jadi itulah yang kita akan bincang hari ini ya. Jadi saya akan saya ni guna banyak file sebab saya sediakan banyak file. Jadi saya file yang kedua. Okey, saya nak ulang balik. Yang ni pun mungkin cikgu-cikgu dah melalui penataran hari tu. Tapi saya minta maaf sekali lagi, penataran tu ada kesilapan sedikit. Ada sedikit kesilapan dalam slide hari tu. Jadi saya akan betulkan hari inilah. Saya pergi laju-laju je ni sebab cikgu dah tengok dah. Cuma saya tekan yang mana ada perubahan je. Misalnya yang saya tanda merah tu, cikgu pun dah faham dah. Kita ada kertas 1, kertas 2, format kertas 1 ni ada kurangkan soalan daripada 50 kepada 40. Markah pun akan jadi 40 je tinggal kan.
Yang berubah lagi ialah wajaran konstruk dia, yang saya merahkan tu kan. Kalau dulu kertas satu hanya sampai aplikasi, sekarang kertas satu sampai analisis. Sampai analisis. Jadi daripada pengetahuan sampai analisis. Dulu masa kita bina item untuk sekolah ke negeri ke, negeri pun saya tak tengok pun konstruk ni, pakai bina je kan. Tapi kali ni kena tengok sebab dia nak ada analisis tu. Nak analisis ada dua. Okey, itu kertas satu tak ada banyak perubahan. Sama yang lain sama. Dia aras pun sama 532. Maksudnya soalan tu sepatutnya separuhnya aras rendah. Aras rendah tidak semestinya senang. Kadang-kadang cikgu rasa aras tu rendah, tiba-tiba bila diuji kepada pelajar, aras tu jadi tinggi sebab pelajar kita tidak membaca. Tu ya, tak boleh nak bantu lah. Biasa aras rendah ni ialah aras pengetahuan kan. Pengetahuan tu yang banyak pelajar tak tahu. Dia logik dia kadang-kadang boleh pergi aplikasi. Tapi bila tahu tak tahu ni dia tak tahu, tak ada pengetahuan, dia tak baca kan. Okey, baik. Kertas dua ni banyak sikit. Kertas dua masih sama soalannya ABC. Saya pergi laju je sebab cikgu dah, saya nak okey, bahagian A masih kekal 4 soalan, maka 20. Bahagian B 6 soalan, daripada 5 jadi 6. Daripada 5 jadi 6, maka pun dari 30 kepada 38. Okey. Saya pergi laju je ni. Nombor 11, soalan wajib dulu nombor 10, tapi sekarang soalan wajibnya nombor 11. Markah kekal, masih kekal sama. Tak ada banyak perubahan yang yang soalan wajib essay ni atau bahagian C ni. Tak ada banyak perubahan. Soalan ni masih tentang mengeksperimen. Soalan 12 dan 13 ialah dulu soalan 12 dan 13 dulu soalan 12, 11 dan 12 soalan pilihan. Sekarang format baru ni soalan 12 dan 13. Cuma dia konstruknya ada banyak juga perubahan lah. Nanti kita tengok konstruk dia. Markah daripada 70 markah jadi 80. Jadi jumlah markah masih sama, iaitu 120. Kemudian dijadikan 100 lah. Tak ada banyak perubahan dia ni. Kita tengok konstruk dia, apa dia ditanya. Belum lagi. Ni masa ni wajaran konstruk yang ditanya untuk kertas 2 ni daripada kemahiran saintifik 26 markah, pengetahuan 6 markah, pemahaman 6 markah, aplikasi 14, analisis 12, menilai 10, mencipta 6. Kalau dulu format lama dia sampai aplikasi je. Tapi format baru sampai pada mencipta. Dan disebabkan oleh perubahan format ini, kita pun kena, dulu saya pun tak berapa faham macam mana nak buat soalan analisis. Macam mana nak buat item menilai, mencipta kan. Tapi banyak mungkin kita belajar daripada menengah rendah lah, sebab dia dahulu melaksanakan format ni. Form 4 ni kemudian kan 2 tahun di belakang. Okey, ini masih sama. Okey, ini pun tidak ada perubahan, aras sama juga. Okey, kita tengok format ni sikit. Soalan kertas 2 ni bahagian A. Bahagian A nombor 1, 2, 3 dan 4. Format dia sama, iaitu 4 setiap soalan 4 markah untuk KPS atau SS01 gitu. Dia kemahiran proses sains ada 4 markah tambah 1 markah soalan aplikasi. Jadi SS tambah 4 SS 1 markah aplikasi, semua sama. Jadi jumlah markahnya 20.
Biasa yang ni kita tulis lah. Kalau kita buat soalan item tu, kita soalan nombor 1 kita labelkan dia sebagai KPS lah atau SS01 lah. Okey, B pula nombor 5, nombor 6 dia ada konstruk yang sama. Nombor 5 dan nombor 6 kita tengok konstruk dia sama, iaitu pengetahuan 1 markah. PS01 tu pengetahuan 1 markah. KS01 iaitu memahami memahami kefahaman 1 markah juga. Aplikasi 2 markah. KS02 ni aplikasi. KS03 ialah menganalisis. Jadi nombor 6 dan nombor 5 dan nombor 6 dia mempunyai konstruk yang sama. Jumlah markah pun sama, 6 markah. Bila kami di Terengganu buat soalan, kita tandakan ini soalan 556 sebagai KS03. Kita tanda dia sebagai KS03. Kita ambil konstruk yang paling tinggi lah. Walaupun dalam tu ada pecahan ni. Mungkin bahagian A dia tanya pengetahuan, B baru tanya memahami atau kefahaman, C mungkin ditanya tentang aplikasi, D mungkin ditanya tentang menganalisis. Jadi mungkinlah dia akan pecah-pecah macam tu sebab dia berbeza konstruk. Okey, nombor 7 dan nombor 8 sama konstruk dia. Nombor 7 dan nombor 8 sampai konstruk menilai. Cuma 7 dan 8 ini tidak ada memahami. Dia tidak ada memahami. Dia ada mengetahui atau mengingat, mengaplikasi 2 markah, menganalisis 2 markah, menilai 1 markah. Okey. Jadi jumlahnya 6 markah juga soalan. Soalan nombor 9 dan nombor 10 sama. Ini dia sampai kepada konstruk mencipta. Dari bermula daripada tidak ada soalan pengetahuan di sini, tidak ada mengingatlah. Soalan mengingat, dia ada memahami, mengaplikasi 1 markah, menilai 2 markah dan mencipta 5 markah. Dua-duanya jumlah markahnya 7 untuk A. Jadi keseluruhan bahagian B jumlah markahnya 38. Okay. Jadi konstruk untuk bahagian B. Konstruk untuk bahagian C pula, nombor 11 soalan wajib, itu mengeksperimen. Konstruk mengeksperimen, SS0112 ni mengeksperimen. Tapi biasa kita tulis, saya tulis sampai 01 je, SS01. Belakang ni saya tak tulis lah. Kalau masa dengan lembaga kita tulis penuh, tapi untuk sendirinya saya hanya tulis 4 angka depan ni. Okey, soalan 12 dan 13 sampai konstruk menilai. Jadi saya biasa tandakan ini soalan 12 dan 13 ni sebagai soalan esei konstruk menilai. Tapi dia ada pecahan. Mungkin A-nya dia memahami 2 markah, B-nya 2 markah juga A PS01 mengingat 2 markah, B memahami 2 markah, C mungkin KS03 itu menganalisis, dan D menilai 4 markah. Jadi jumlah markahnya 22. Jadi jumlah markah 1 soalan wajib tambah dengan 1 soalan pilihan 22. Dalam peperiksaan nanti kita masih pakai konsep yang sama, di mana pelajar boleh menjawab dua-dua pilihan ni. Kita tidak
diskriminasi lah. Pelajar boleh jawab dua-dua. Tapi pemeriksa nanti macam dulu juga, pemeriksa terpaksa memeriksa dua-dua, pilihlah yang mana yang terbaik. Dekat sekolah pun begitu jugalah cikgu-cikgu ya. Benarkan pelajar jawab dua-dua. Ataupun kalau dia tidak ada masa, suruh dia jawab satu saja supaya dia boleh betul-betul dapat markah banyak, kan? Okey, yang jadi ramai orang tanya saya bahagian ni lah. Bahagian ni sebab ada orang kata ada tak lagi soalan mengkonsepsi cikgu, itu soalan famous ditanya. Macam mana? Mengkonsepsi ialah KS02. Mengkonsepsi, nanti kita tengok konstruk tu dalam muka surat berapa saya tak ingat. Dalam file yang diberi tu ada konstruk pecahan konstruk tu. Cuba cikgu-cikgu baca konstruk yang mengkonsepsi, menyelesaikan masalah. Satu lagi menyelesaikan masalah. Apa satu lagi Nasrul? Mengkonsepsi, menyelesaikan masalah. Nanti yang kita tengok konstruk tu. Tapi itu KS02. Tapi saya bukan pegawai lembaga perpiksaan, jadi saya tak tahulah. Cuma berdasarkan pada konstruk yang ada, tidak logik lah soalan mengkonsepsi itu boleh keluar. Sebab dia bukan konstruk, tak ada pun soalan 12 dan 13 ni 02. Tapi bergantunglah kepada pegawai lembaga tu, dia nak keluar macam mana, wallahualam. Tapi kalau kita tengok di bahagian ini ada yang konstruk 02. Tapi yang 2 markah je, ada 1 markah dan 2 markah je. Yang 2 markah soalan 7 dan 8 adalah 2 markah. Kalau dia nak tanya kat sini mengkonsepsi ke. Tapi kalau konstruk yang lebih tinggi, misalnya konstruk 04 tu dia akan merangkumi konstruk yang lebih rendah. Okey, untuk menjawab menilai dia kena menganalisis. Untuk menjawab menilai dia perlu memahami. Untuk menjawab menilai dia juga perlu mengaplikasi. Dan juga perlu ada pengetahuan, perlu ingat untuk jawab. Maknanya nak jawab konstruk yang lebih tinggi, dia perlu tahu konstruk yang lebih rendah. Jelas kan? Okey, kita tak payah pergi lama sedut. Okey, tengok yang ini pula. Kita tengok konstruk ni, contoh kertas satu. Kertas satu, bila kita nak membina item, kena ada yang ni. Daripada 40 tu kena ada 15 pengetahuan, 15 kefahaman, 8 aplikasi, 2 analisis. Jadi dulu sebenarnya kami pun di peringkat Nganu ni buat soalan, kita pun tak tengok pun konstruknya, asal jadi je soalan. Pakai ya, tapi sekarang ni terpaksa jugalah tengok supaya dia lebih mirip kepada yang lembaga punya, kan. Betul. Sebab kita nak ajar pelajar kita supaya dia biasa dah tengok soalan. Lebih kurang lah soalan tu. Tidaklah dia hari peperiksaan sebenar tengok soalan, Allah panjangnya soalan, takut nak jawab, kan. Banyak yang kena baca. Tapi sebab itulah kita kena latih lah pelajar kita supaya dia biasakan bentuk yang lebih kurang dengan yang LP akan keluar. Walaupun kita tak tahu soalan mana yang akan keluar, kan. Kita cuba. Tapi sebelum kita nak bina item tu, kita kena memahami lah macam mana soalan pengetahuan, macam mana soalan kefahaman, macam mana yang dikatakan aplikasi, dan macam mana yang dikatakan analisis. Ya, walau bagaimanapun dia sangat subjektif lah. Dia bukan ya atau tidak. Dia kadang-kadang kefahaman tu boleh daripada seorang pembina item kepada seorang pembina item yang lain adalah sedikit kefahaman yang berbeza. Okey, tapi kita ada diberi panduan. Contoh ni panduan yang diberi. Yang ni dalam file yang saya suruh edarkan tu.
Cikgu boleh baca panjang lebar dalam tu kita kan. Tapi saya ambil ini yang mengingatnya dulu. Dia mengingat macam ni, kata mengingat ni dia ada pecahan-pecahan, tapi secara ringkas maksudnya mengingat ni dia tentang perkara khusus. Ada tak dia tahu tak? Dia baca dalam buku teks tu ada. Itu mengingat. Dia direct ya, soalan direct tentang apa? Tentang simbol. Kan? Tentang simbol, tentang terminologi, ada fakta saintifik, melabelkan ke, perihal melabel, pengetahuan tentang cara dan kaedah. Boleh juga, tapi cara dan kaedah maknanya pengetahuan secara saintifik, yang ini dipecah kepada 3 ni, simbol, fakta yang betul, spesifik, lepas tu melabelkan fakta. Lepas tu yang kedua ni kaedah. Kaedah, bila sebut kaedah ada tertibnya, tertib proses. Tapi ni banyak yang 01, yang ni mungkin lebih kepada ketah 2. Kan, ketah 1 dia tak adalah kaedah, walau bagaimanapun boleh ditanya, tak ada masalah. Dia lebih pada ketah 2. Okey, cuba kita tengok contoh soalan mengingat ni macam mana. Contoh pengetahuan, ini yang dia tanya direct je. Tak ada apa-apa, dia terus je tanya. Apakah bahan yang boleh dibuang dalam sink? Sama ada pelajar tu tahu atau tidak tahu. Itu dikatakan mengingat. Soalan direct, tak ada. Kalau mungkin dia ada gambar raja, ada mungkin ini satu bentuk, kalau nak bina item kena tahulah ini namanya apa. Kalau kertas 1 kita sebut ini stem je. Stem soalan kan. Apakah ni ada tanda soal ni, itu stem soalan. Kalau ada gambar raja sebelum tu, itu stimulusnya kan. Lepas tu ABC ni ialah pilihan jawapannya. Dan soalan jawapan yang betul ialah key dia. Tapi kita insyaAllah akan kekalkan ABCD ni, yang 4 pilihan. Tak ada yang kelima ke, jadi 3 ke, tak ada. Ya? Okey, contoh yang kedua, ni mungkin ada stimulus. Yang ni ada yang atas ni ialah stimulus. Ni ada keterangan. Sebelum biasa kita buat soalan, kita buat keterangan dulu tentang stimulus tu. Atasnya ada keterangan tentang stimulus. Lepas tu ada stimulus. Stimulus ni sama ada gambar atau ini persamaan kimia ni, ataupun graf, ataupun petikan akhbar ke, ataupun apa ciri-ciri ke letak sini. Itu stimulus. Lepas tu baru ada stand dia kat bawah. Ini bentuk format yang kita gunakan lah. Oleh lembaga pun buat soalan, kita kena tulis dulu keterangan sedikit tentang stimulus kita. Tapi dalam keterangan tu tidak ada penerangan jelas lah tentang stimulus. Maksudnya pelajar kena baca juga, kena lihat juga, kena memahami juga apa stimulus tu. Barulah dia boleh menjawab soalan. Dia ditanya apakah what. Tapi yang ini ada kontribusi sikit. Mungkin ada orang kata ini adalah memahami, bukan pengetahuan. Dia bezanya, kalaulah gambar ni atau persamaan ini direct kita ambil daripada buku teks, jadi itu akan jadi mengetahui je. Sebab dia dah tengok dah gambar ni ada. Stimulus tu ada daripada buku teks direct, kita tak ubah apa-apa. Itu jadi pengetahuan biasanya. Boleh cikgu? Tapi kalau stimulus ni yang kita paparkan tak ada dalam buku teks, atau ada dalam buku teks tapi kita dah ubah suai dia. Ada tacak-tacak dia sehingga dia dah berubah rupa dia kan. Jadi itu pun dia tak boleh jadi pengetahuan lah. Dia akan jadi memahami. Dia akan jadi memahami. Ni saya andaikan, saya letak buat contoh kat sini, andaikan yang ini ada dalam buku teks. Kalau ada dalam buku teks, ini akan jadi pengetahuan. Sebab pelajar dah tengok dah samaan ni.
Saya rasa kalau ada cikgu-cikgu nak tanya, nak interrupt apa yang bila saya cakap ni, silakan cikgu. Jangan tunggu sampai akhir, nanti tidak tertanya pula. Kalau rasa terkilang ke apa yang saya sebut tak dipahami ke, bahasa Terengganu ke terkeluar, minta maaf cikgu ya. Takut tidak dipahami, tanya terus ya. Boleh. Okey. Ini soalan pengetahuan ya. Okey, kita tengok pula berikutnya. Contoh yang ketiga. Ini pengetahuan juga. Ini gambar soalan dan jawapan dalam bentuk gambar rajah kan. Ini juga gambar rajah ni mesti ada dalam buku teks lah. Syarat untuk jadi dia pengetahuan. Kalau gambar rajah ni tidak ada dalam buku teks, dia akan jadi memahami juga. Sebab tu soalan pengetahuan ni dia sangat direct dan mana pelajar pun tak fikir panjang, dia tahu tak tahu je. Kalau dia kena fikir, itu dah memahami. Itu memahami ya. Okey, ini contoh kan. Ini dengan syarat A, B, C, D gambar rajah tu ada buku teks. Dia akan jadi memahami atau pengetahuan saja. Okey. Kita tengok memahami pula. Apa yang dikatakan memahami? Kebolehan mendapat idea, makna, tanggapan, pandangan jelas tentang komunikasi sains. Komunikasi sains dimasukkan ni daripada mana berfungsi? Daripada gambar rajah, daripada graf, daripada jadual, daripada diagram ke dia bagi. Tentang apa? Dia bagi pula ni kepada dua kat sini. Penterjemahannya dibagi pula sama ada bentuk ke bentuk lain. Terjemah satu bentuk komunikasi kepada bentuk yang lain dengan yang betul. Maksudnya komunikasi dimasuk sini ni gambar rajah lah. Gambar rajah ke graf ke itu komunikasi ya. Atau yang kedua, kebolehan untuk menukar bentuk komunikasi kepada bentuk yang lain yang betul. Kadang-kadang kita baca macam lebih kurang je kan. Okey. Yang ketiga, kebolehan untuk menukar dari bentuk pernyataan kepada simbol atau rumus dengan betul. Okey, yang kedua ni pentafsiran. Itu kebolehan mendapat pelbagai maklumat dari satu bentuk komunikasi dengan betul atau kebolehan mendapat pelbagai maklumat daripada pelbagai bentuk komunikasi dengan betul. Tapi kadang-kadang bila kita baca ni, bila kita tidak buat, tidak mengalaminya, kadang-kadang susah. Sukar kalau kita nak fahami kan, nak terjemahkan kepada teori kepada praktikal. Ni teori. Nak praktikalnya tak cukup lah 2 jam ni. Betul je, kena banyak tengok dan explore sendiri sebenarnya. Explore sendiri. Sebab tu kita kadang-kadang berhari-hari kita khusus ni baru nak faham. Saya pun dari peringkat awal dulu terlibat, memanglah ada, tapi ada senior sebelah kan. Tanya senior je lah. Ya, ni betul tak ni? Memahami. Tanya senior lah, berapa tahun tanya senior. Tapi sekarang dah macam tak ada dah senior, jadi kita pula jadi senior. Macam tu lah, tidak boleh bergantung lah kepada orang. Jadi itulah cikgu ya. Cikgu kena tengok, kena faham jugalah ni. Ini contoh. Tadi kita nak terjemah. Ini komunikasi, maksudnya kalau dia baca soalan ni, apakah soalan ni stem dia, apakah daya yang menyebabkan kenderaan tersebut terbang. Kalau terbang tu terbang ke hadapan. Okey. Tapi soalan ni dia kena tengok gambar rajah tu kan. Jadi penerangan tentang gambar rajah tu, sebelum gambar rajah dia ada penerangan dia kan. Dia tidak beritahu jelas. Dia maknanya ada yang sama-sama juga. Dia kata sebuah kenderaan di udara je. Tapi dia kena, kalau kita tutup kenderaan ini, maksudnya tidak berapa clear lah soalan tu kalau tak ada gambar rajah kan. Jadi kita perlu boleh jawab soalan tu je. Ya. Soalan ni, kalau ditutupkan rajah tu, kira pelajar tak boleh nak jawab soalan. Jawablah sepatutnya. Okey, jadi itu kefahaman. Tengok contoh yang kedua pula. Begitu juga yang ni.
Begitu juga yang ini, kalau kita tutup gambar rajah ni, budak tak boleh jawab. Soalannya antara kenyataan berikut yang manakah menerangkan kawasan jernih. Kalau kita tutup gambar rajah, mungkin kita pelajar tak tahulah apa ya kawasan jernih kan. Sebab pada penerangan ke atas pun tak ada cerita. Rajah 12 menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria saja. Jadi kena dapatkan kepahaman, kena faham apa kawasan belorek itu daripada gambar rajah. Jadi ini memahamilah. Dia perlu faham, perlu fikir kan. Okey, contoh yang ketiga. Begitu juga yang ni. Keterangan dia kata seorang perempuan sedang keringkan payung. Salah tu, ada tanda soal pula dah. Yang bahasa Inggerisnya okey, yang bahasa Melayunya ada tanda soal. Ni silap kesalahan tu. Sepatutnya ada tanda soal kat bawah ni kan. Apakah konsep, dia tanya, konsep. Tapi kalau tidak ada gambar rajah ni, kita pun tak boleh jawab apa konsep yang digunakan. Sebab itu keringkan payung. Kering payung, ambil kainnya kot kalau tak ada gambar kan. Lap ke, guna vacuum cleaner ke, zaman sekarang ada vacuum yang boleh sedut air kan. Tapi ini kalau kita tengok gambar rajah, kita tahu dia adalah initial kan, konsep dia adalah initial. Jadi ini kefahaman. Okey, sekejap je. Sila. Soalan tadi tu kalau macam kata dari segi arasnya tu macam mana je? Oh, aras. Aras ini ialah penilaian panel. Panel rasa senang je. Senang dia letak R. Tapi yang sebenar kita bila uji, sepatutnya soalan objektif dia uji lah. Dia uji di sekolah. Dia akan pergi ke beberapa buah sekolah seluruh negara ni akan uji. Budak macam mana. Tapi sekarang ni saya percaya dia tak pergi ke sekolah-sekolah pun tak buka kan. Dia untuk tahun ini dia tidak adalah ujian ini. Dia hanya berdasarkan kepada penilaian pembina item je lah. Kalau pembina item rasa ni rendah, memanglah kita rasa senang je lah. Pada tahap dia rendah sebenarnya. Rendah. Jadi kita nilai rendah. Saya tulis kat sini pun ini rendah. Okey. Baik. Ini aplikasi pula. Tadi aplikasi untuk kertas satu dia kita akan guna yang atas ni saja. Itu ada dua je aplikasi sains, sama ada mengira, menghitung, dia tulis sini untuk menghitung, mengira lah suatu kuantiti dengan tepat. Pengiraan, soalan pengiraan. Ataupun yang kedua, kebolehan menggunakan pengetahuan, sains, kemahiran dan nilai untuk menerangkan situasi. Memberi sebab musabab. Macam soalan memberi inference itulah. Memberi sebab kenapa fenomena, kenapa ais di kutub mencair ke sekarang. Itu beri sebab kan. Itu jadi aplikasi. Okey, aplikasi yang kedua, tapi yang ini banyak ke atas dua. Yang kedua ni KS0202 ni kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Yang ini pula bagi pada tiga yang saya sebut tadi, itu menyelesaikan masalah. Yang kedua mengkonsepsi, yang ketiga membuat keputusan. Ini ialah KS02 aplikasi. Kalau kita nak balik kepada sebab soalan banyak sangat orang mesej saya tanya yang ni lah, mengkonsepsi ni ada ke tak dalam kertas dua, nombor 11 12. Saya jawab rasa ada ke tak? Sebab pada soalan 11, 12 dan 13 soalan pilihan tidak ada KS02. Logiknya kalaulah pegawai lembaga yang bina soalan, yang mencantum soalan tu, dia tengok konstruk ini, sepatutnya tidak ada lah untuk soalan 12 dan 13. Tapi mungkin kalau dia nak letak menyelesaikan masalah pada soalan apa tadi? Soalan yang ada KS02, 7, 8. Yang ada dua markah itu. 7 dan 8. Soalan nombor 7 dan nombor 8 kalau dia nak tanya kat situ.
Walau bagaimanapun kita tengoklah nanti, kita tunggulah bulan berapa? Bulan 4, bulan 3 je. Bulan kertas soalan tu keluar. Tengoklah macam mana rupa bentuknya. Jadi saya pun tak tahu. Jadi bukan saya yang membina soalan tu. Minta maaf banyak. Tapi berdasarkan pada konstruk yang diberi, patutnya tidak ada. Itu je lah saya boleh cakap macam tu saja. Okey ke cikgu? Sebab saya jawab juga ni. Okey, insyaAllah akan ada. Okey. Kita pergi nanti contoh. Kita tengok contoh nanti. Okey, ini aplikasi kertas satu ni. Ini soalan ni dah biasa kan? Aplikasi. Jadi budak tengok gambar rajah tu, dia nak kena buat apa? Apa langkah terbaiknya? Dia nak apply terus kefahaman dia. Okey kan? Senang. Ini aplikasi. Tengok pula yang kedua, yang tadi kita nilai rendah je lah. Yang ni pula, ini ada keterangan panjang sikit soalan ni. Biasa soalan aplikasi ni kita mulakan dengan situasi. Dia ada situasi. Kalau nak jadikan kebat, dia situasi yang baru pula. Ini pun, ini ada situasi dia kapal terbang boleh panjang cerita dia. Yang soalan sebelum ni saya tunjuk ni pun situasi juga. Ni situasi ni lori dia balik kan. Ada pula tong ni. Tong yang ada simbol radioaktif tu. Ini jadi bila kita nak buat item aplikasi, kita kena sediakan situasi. Kena bagi satu situasi, kena rekakan satu situasi. Barulah buat tanya apa nak tanya tentang situasi tu. Nak tanya sebab ke, kenapa dia terjadi. Sebab itu 02 kan tadi. Yang ni pun KS 02 01 02 hak belakang tu 02 iaitu memberi sebab musabab kejadian tentang fenomena. Okey. Ni satu lagi contoh, yang ni mengira. Yang ni mengira. Cuma nak beritahu bila kita bina item soalan pengiraan, semua angka-angka yang diberi A, B, C, D itu dapat daripada soalan. Dia dapat sama ada dia tambah, dia tolak, dia bahagi, dia darab. Misalnya kita ada sini angka ni 30, satu lagi angka kita ada pada soalan 20. Dua kan? 32. Kalau dia bahagi, dia akan dapat 15. Kalau dia tolak, dia akan dapat 28. Kalau ni 30 dia ambil direct, ataupun dia boleh juga C ni boleh ganti dengan 32, dia tambah 30 tambah 2, 60 dapat mana? 60 30 darab 2. Maksudnya bila kita bina item, kita kena bina semua angka-angka tu didapati daripada soalan, sama ada tambah, tolak, bahagi atau darab. Maksudnya budak tu dia darab pun ada jawapan, dia bahagi pun ada jawapan, dia tolak pun ada jawapan, dia tambah pun ada jawapan. Kemudian bila kita bina item yang cantik, kita susun lah. Jawapan tu A, B, C, D tu susun daripada kecil ke besar, atau dari pendek ke panjang, ataupun sebaliknya. Sebaliknya boleh juga daripada besar kepada kecil, ataupun daripada panjang kepada pendek. Okey. Begitulah bila kita bina item yang cantik. Dan item yang cantik juga untuk ni, dia tidak ada clue pada soalan. Tak ada clue pada soalan. Okey, nantilah kalau nak bincang detail tu jadi panjang lah. Okey, sebab masa kita sangat terhad, jadi saya nak masuk ke tahap 2. Bila nak masuk ke tahap 2, belum lagi, sorry. Kertas 1 tak habis lagi. Menganalisis ada lagi, lupa. Menganalisis ni format baru ni. Nak buat menganalisis. Menganalisis ini konstruk dia, iaitu kalau kita baca penerangan dia, kebolehan untuk mencerahkinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dan dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan. Dia bagi pula pada 4 ni.
Ada 4, mencerakingkan 01 ni mencerakingkan dengan betul. 02 mengecam, mengenal pasti dengan betul. 03 menyenaraikan dengan betul. 04 menghurai, menjelaskan dengan betul. Okey. Kita tengok contoh. Okey, tengok contoh yang ini ya. Pelajar nak jawab ni, soalan ni dia kena tahu konstruk yang rendah, dia kena mengingat, dia kena memahami, dia kena boleh aplikasi, barulah dia boleh menganalisis. Maksud pengetahuan konstruk yang rendah tu dia kena tahu. Okey, kalau kat sini kita baca dia kata dia ada eksperimen. Dan eksperimen tu mengkaji faktor-faktor. Biasa soalan yang sebelum ini kita hanya tanya satu faktor. Tapi untuk menjadikan dia lebih tinggi, untuk menganalisis kita kena tanya berbagai faktor. Berbagai faktor. Okey, jadi kat sini kalau tengok yang pertama ni, dia sama kat dalam ni agak-agak dengan kultur bakteria di belakang. Tapi keadaan dia simpan tu berbeza. Yang ni dia letak di tepi tingkap. Di tepi tingkap suhu bilik lah kan. Yang ni pula yang kedua ni letak dalam almari gelap, maksudnya suhu bilik dan cahaya, tak ada cahaya, gelap. Yang ketiga diletak di bawah cahaya mentol, maknanya ada cahaya dan suhu dia agak panas sikit. Dan yang keempat diletak dalam peti sejuk. Dia ada 2 faktor kat sini, kalau kita tengok 2 atau 3 suhu dengan pencahayaan kan. Lepas tu dia tanya pula, dia suruh kita jangkakan, ramalkan yang mana pertumbuhan paling A, B, C, D tu mana hak paling banyak, hak tiada langsung, kurang dan banyak. Jadi pelajar kena menilai lah dari segi faktor-faktor tu kan, dari segi faktor-faktor yang ada. Jadi ini biasanya kita kata dia tinggi lah. Lagipun soalan tu panjang, banyak kena baca. Tinggi, jawapannya B. Tak apa, kita tak bincang jawapan tu sangat kan. Kita tengok contoh jawapan soalan ni. Okey, ini pun menganalisis juga ni. Daripada diberi 2 jadual, kemudian jawapan pun dalam bentuk jadual. Maksudnya kalau pelajar malah membaca, malah memahami, nak faham, tu dia tak boleh jawab lah kan. Tengok yang pertama, dia kata jadual yang pertama dia bagi hubungan antara jisim dengan keperluan kalori. Jadual di bawah pula dia bagi 2 orang lelaki yang berbeza jisim. Jisim 60, pengambilan kalorinya berbeza. Dan apa yang ditanya, padankan manakah betul tentang pengambilan kalori kedua-dua lelaki itu, sama ada cukup ke, lebih ke, kurang ke. Okey. Soalan ni mungkin akan setengah orang jadi senang je, cuma kita letak tinggi lah, sebab pelajar perlu memahami daripada banyak jadual untuk mendapatkan jawapan. Okey, tengok satu lagi contoh. Okey, tengok contoh. Yang ni mungkin ini kimia, bila sebut kimia lagi susah lah nak fahami. Jadi dia bagi ada gambar rajah, kemudian ada jadual tentang hasil eksperimen. Apa berlaku pada katot dan apa berlaku pada anak. Dan elektrod ni tak beritahu, elektrod ni tulis P dan Q. Lepas tu soalannya antara pasangan elektrod PQ yang manakah benar. Dia kena teka apa P, apa Q dan apa elektrolit ni. Jadi dia kena ada kefahaman, pengetahuan, memahami pada gambar rajah tu. Dia kena tahu aplikasi sebab musababnya, barulah dia boleh menganalisis. Boleh cikgu tapi saya kalau saya rasa saya sedih lah. Saya yang buat soalan ni pun saya rasa sedih, pelajar saya hak kelas belakang ni tengok saja je.
Markah pun sama je, satu juga markah. Kalau dua markah boleh tahan sikit. Markah dia satu walaupun apa konstruk dia. Markah sama. Walaupun soalan ada soalan yang pendek je kan. Direct boleh dapat jawapan. Markah satu. Tapi yang ni perlu baca banyak, markah juga satu juga. Itulah konstruk yang ataupun bentuk format yang bagi peperiksaan. Okay? Jadi kalau soal analisis ni dia mesti ada data lagi. Jadi analisis data tu. Ya. Tengok yang ni lah ni, contoh ni. Ada dua table kat situ. Ada satu graf. Nak jawab. Nak memahami daripada banyak data tu nak pergi jawapan. Okey. Kita pergi ke tar 2 pula boleh? Ni dah nampak kan? Ada soalan tu. Satu soalan je. Ya. Tadi kalau kita tengok pecahan kertas satu, untuk analisis ni sebenarnya hanya ada 2 markah daripada 40. Jadi kalau macam untuk SPM akan datang ni ada kemungkinan tak bilangan tu akan bertambah ataupun berubah. Pada konsepnya patutnya tidak akan berubah lah. Sebab dia itu dah diberitahu pada kita ada 2 je. Takkan dia kena ditambah 3, maknanya tak betul lah dia buat kan. Kita boleh buat je lah. Sepatutnya ada 2 je lah. Siap budak nak jawab kan. Ini pelajar yang betul-betul cemerlang saja boleh jawab ni. Ada 2 je, insyaAllah ada 2 je. Saya rasa pegawai lembaga dia akan ikut ni. 2 je. Harap-harap kekal lah. Harap kekalan lah. Tapi saya kalau nak jadi bukan saya yang susun soalan. Betul. Okey, kita pergi pada kertas 2 pula ya. Kertas 2 ini konstruk yang tanya jumlah markahnya. Tapi kalau dulu kita buat soalan pun untuk negeri pun kita orang buat soalan di Terengganu ni kita tak tengok sangat. Cuma kita tengok bahagian A ni je. Cuma mungkin nak tengok mana konstruk jenis-jenis konstruk Tapi kita bahagian A saya tak pergi, kita pergi bahagian yang berubah sikit. Ni yang berubah sikit. Setiap soalan bahagian A ada soalan aplikasi satu markah. Contoh macam ni lah. Ini aplikasi. Dia tanya pendapat. Mengapa objek di rajah ni dibuat daripada gangsa. Jadi pelajar kena bagi bagi sebab lah kenapa pemilihan gangsa. Ini aplikasi ya. Ini aplikasi. Okey. Yang ini yang soalan nombor 6. Bentuk soalan nombor 6. Ini saya pergi slow-slow sikit ya. Cikgu boleh interact dengan saya. Ini pun yang kita buat kat Terengganu, kita cuba-cuba juga buat. Belajar lagi lah, sama. Saya pun masih belajar, nak buat benda baru ni pun berbincang. Banyak jugalah masa kita habis untuk membina soalan. Sebab nak memahami bentuk. Okey, sebab nombor 6 dan nombor 5 dia ada pengetahuan satu markah. Contohnya inilah, apakah sistem sokongan bagi tumbuhan ekotik. Jadi soalan ni boleh berdiri sendiri, tak ada gambar rajah kat atas ni pun boleh jawab. Sebab dia adalah pengetahuan. Kalau dia tanya lain sikit, dia ubah bentuk soalan. Apakah sistem sokongan bagi tumbuhan di rajah 6.1? Itu sudah jadi konstruk apa, Nazrul? Itu dah jadi kefahaman sebab dia bagus. Maknanya di Nazrul dia boleh faham dah, bagus lah. Jadi kalau kita ubah sikit je ayat tu, dia dah jadi kefahaman. Jadi KS01. Okay? Tapi dalam konstruk baru nombor 6, nombor 5 dan 6 ada nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. 4 soalan tu mesti ada PS01 ni, pengetahuan, satu markah. Okay? Yang kedua, ini konstruk memahami. Ini kita cuba buat lah, cuba cikgu nilai lah betul ke tak. B1, namakan
tisu yang terdapat pada batang dan daun tumbuhan dan rajah 6.1. Dia akan jadi memahami sebab dia perlu lihat gambar rajah. Okey. Okey. Tak habis lagi, saya masuk pula ni menilai pula. Ya. Ini kita. Okey, kita sambung dulu. Kita sambung dulu ni soalan tadi. Yang kedua, B2 terangkan tisu. Tisu di B1, jawapan B1 itu dapat memberi sokongan kepada tuan. Terangkan bagaimana. Bila beri sebab, itu ialah KS02 itu mengaplikasi. Dia sudah jadi mengaplikasi. Jadi 2 markah kat sini. Dia bagi sebab tu kita bagi 2 markah. Okey, KS02. 2 markah untuk KS02 aplikasi. Dan yang ketiga soalan C ni, rajah ni iaitu 6.2 menunjukkan keadaan pokok yang dilanda ribut yang kuat. Budak kena faham, tengok baca ni, tengok faham pokok ni. Pokok ni jenis apa ni kalau pokok jenis gini. Berdasarkan situasi, huraikan bagaimana tumbuhan dia dapat menstabilkan kedudukannya tanpa tumbang. Ini kita cuba untuk buat konstruk menganalisis. Dia kena faham pokok tu jenis apa. Kalau gambar tu, pokok ni jenis berkayu. Bila berkayu dia, akar dia macam mana dia tidak tumbang, tak patah ke. Tadi budak kena ciri-ciri akar dia, budak kena tahu untuk jawab soalan ni. Ini itulah saya kata tadi. Saya pun belajar juga, cuba nak buat menganalisis. Ji, Tuan Ji. Ya, saya. Silakan. Kalau soalan ramalan tu, adakah termasuk dalam konstruk ni? Dalam konstruk analisis? Boleh jadi. Boleh juga. Boleh jadilah menganalisis. Tapi bila nak meramal tu dia kena ada data-data yang banyak baru meramal kan. Dia menganalisis tu baru dia ramal. Macam orang mengkaji cuaca. Kaji cuaca kan. Daripada data banyak angin, kelajuan angin gini, awannya banyak ni. Dia analisis, dia menganalisis, lepas tu dia ramalkan apa jadi. Boleh? Betul tu? Okey. Kita tengok konstruk sikit. Sebab tadi kertas satu kita tengok konstruk mencipta menilai ni. Apa yang dikatakan menilai. Tadi kita dah tengok tadi konstruk sampai menganalisis kan. Sekarang menilai. Apa yang dikatakan menilai itu? Menilai itu ialah membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi. Tapi menilai ni kebanyakannya kalau kita tengok 01 ni dari segi baik buruk. Dari segi baik buruk ni. Itu menilai. Dia kata ni, ini tak bagus, ini baik, ada kebaikannya. Itu menilai. Atau yang kedua, juga baik buruk juga kan, membuat pertimbangan terhadap suatu kaedah. Tapi ini kaedah. Yang atas tadi dari segi amalan baik buruk. Yang 02 ni kaedah baik buruk. Yang ketiga, kebolehan buat pertimbangan terhadap faktor semula jadi tentang baik buruk juga. Maknanya menilai ni dia ada kait dengan baik buruk. Biasanya menilai kita tanya mewajarkan lah. Beri sebab dia mewajarkan apa. Biasa soalan kita setakat ni yang kita cuba buat menilai ni dia mewajarkan dan dia buat keputusan baik ke buruk tidak, dan dia boleh bagi justifikasi tu, memberi sebab. Kalau dia kata dia terima, kenapa, kena bagi justifikasi. Tapi kalau menilai satu markah, kita buat soalan, kita dah bagi satu situasi, kita tanya, kita bagi dah stand kita benda tu baik. Lepas tu nak suruh budak atau calon
mewajarkan. Maknanya bagi sebab kenapa kita kata dia baik. Sebab dia satu markah. Kalau yang untuk satu markah. Satu markah ni soalan nombor 8, nombor 7 dan nombor 8. Menilai satu markah. Biasa kita kata wajarkan lah. Wajarkan dia tak boleh kata tidak baik dah lah. Tapi dia kena bagi sebab kita kata ikut yang diberi pada soalan. Okey. Mencipta pula. Mencipta, dia ada dua mencipta ni. Tapi kalau biasanya soalan kita setakat ini banyak kepada yang kedua ni. Mereka cipta produk, menjana idea untuk membina produk idea baru. Dan dia ada satu lagi. Mereka cipta juga bila dapat menjana idea baru untuk memilih menjana idea baru untuk menyelesaikan satu masalah. Menjana idea baru untuk menyelesaikan satu masalah. Dia ada boleh tanya dalam dua aspek lah. Satu mereka cipta tapi setakat ni macam juga yang 3x3-nya kan. Kita tanya suruh lokis je. Sebab setakat tu je dalam soalannya, suruh lokis, suruh label. Dia dan memberi sebab apa konsep dia guna. Saya ada masa kita mesyuarat tahun lepas, bila jumpa dengan pegawai lembaga tu, saya minta daripada dia untuk soalan ini markah yang saya minta daripada dia lah. Tapi wallahualam saya tak tahu macam mana nanti dia nak, tapi saya akan cuba pertahankan lah. Saya nak 3 markah dia yang dibagi untuk mereka cipta ni. KF05 soalan nombor 9, nombor 10, markahnya 2 kepada dia mencipta dengan melabel, lukis ke penerangan tentang idea dia, dan 1 markah lagi kepada konsep. Apa konsep yang digunakan? Ataupun teori, apa teori yang digunakan? Konsep atau teori. Jadi itu 3 markah. Sahabat ya, yang itu yang saya minta. Bukan semestinya lembaga perpesaan ikut saya. Sebab saya bukan pegawai lembaga. Okey. Jadi saya ulang balik. Saya minta daripada pegawai lembaga untuk pemarkahan soalan ini nombor 9 dan nombor 10 mencipta 3 markah. Yang mencipta tu 2 markah dari segi dia lukis, dia label, dia menerangkan bentuk produk dia tu atau reka cipta dia. 2 markah kat situ. 1 lagi markah ialah konsep yang digunakan atau teori yang digunakan. Jadi 3 markah. Iaitu yang saya minta. Saya minta macam mana pemarkahan diberi. Wallahualam, kita tengoklah tahun depan sebenarnya macam mana berlaku. Kita tak tahu lagi yang tu kan. Jadi kalau macam Tuan Haji cakap tu, maksudnya bentuk dia tu dah jadi seakan-akan soalan reka cipta untuk PT3. Ya, betul. Betul itulah. Bentuk lebih kurang, tapi saya pun tak tahu yang PT3 macam mana pemarkahan dia. Cuma yang SPM-nya yang saya beritahu tadi lah. 2 markah untuk reka bentuk tu, 1 lagi markah untuk konsep. Jadi 3 markah. Iaitu yang saya minta. Jangan salah, kalau keluar tahun depan lain markahannya, jangan marah saya. Sebab tu saya kata saya minta begitu kepada pegawainya supaya dia masa dia berbincang dengan pembina item nak buat soalan tu, dia pertimbangkan yang itu. Kalau soalan yang jenis merangka prosedur untuk menyelesaikan masalah, jadi adakah yang itu dikira sebagai konstruk reka cipta je? Ni ada ni 01 lah. 05, 01, 01. 05, 01. 01. Okey. Jadi perancangan tu dia punya prosedur untuk merancang, untuk menyelesaikan masalah ataupun langkah-langkah
langkah Boleh juga lah. boleh jugalah. Hmm. Tapi itu pun sama jugalah. Langkah-langkah tu mungkin 2 markah, 1 markah dari segi konsep yang digunakan untuk selesai masalah. Konsep atau teorinya macam mana. Sebab dia nak selesai masalah mesti ada konsep dia macam mana selesai masalah tu kan. Betul. Teori dia. Dari segi itu pun kita nak bagi markah kat situ. Itu yang saya minta. Okay. Okey, baik, kita pergi pada ini kita dah tengok tadi contoh. Kita tengok pula nombor 9. Tadi nombor 6, nombor 6, nombor 5, nombor 6 samalah. Ini nombor 9 yang mereka cipta. Oh, saya lompat dah, tak pergi yang nombor 8 dah, nombor 7, 8. Tak apa, kita tengok nombor 9. Ini contoh yang kita bina di Terengganu lah. Tak tahulah dia sudah tepat dengan konstraknya dia kena laki atau tidak. Kita cubalah kan. Ini konstrak yang pertama, nombor 9 ni kita kena ingat nombor 9, nombor 10 dia ada memahami satu markah, mengaplikasi satu markah, menilai 2 markah, menilai 2 markah dengan mencipta 3 markah. Jadi sentiasa kena ingat tu bila nak bina item. Nak bina item. Okey. Jadi yang pertama ni A, dia tanya bagaimana alat pemadam dirajah 9.2. Jadi pelajar kena refer pada rajah ini. Jadi barulah dia dapat menjawab soalan ni kan. Jadi itulah memahami. Jadi dia perlu tengok pada dia kena faham rajah tu. Itu memahami. Okey. 1 markah. Mengaplikasi pula KS02 mengapa mengapa alat pemadam kebakaran 9.1 yang ini pula tidak sesuai digunakan untuk memadam kebakaran punca daripada peralatan elektrik. Jadi dia kena faham, dia kena apply, kena beri sebab kenapa tak sesuai yang dia ada yang guna alat pemadam berasaskan air ni tak sesuai untuk memadam kebakaran punca daripada elektrik. Jadi ini ialah konstruk aplikasi lah. Dia boleh beri sebab kenapa. Okey, 1 markah. Okey. Seterusnya soalan C kena menilai. KS04 menilai. Contohnya, suatu kebakaran telah berlaku di sebuah stesen minyak. Pada pandangan anda, pilihan alat pemadam kebakaran manakah yang sesuai digunakan antara jenis air atau jenis pemadam A, B, C? Wajarkan jawapan anda. Jadi dia kena menilai, dia kena pilih satu antara 2 tu, dia kena nilai baik buruk dan mana kat sini bukanlah baik buruk kan. Dia kena nilai mana tepat ataupun kelebihan suatu pemadam api itu untuk dia padamkan kebakaran yang berlaku di stesen minyak. Situasinya di stesen minyak. Okey, dia kena bagi sebab lah. Kalau dia kata ABC, kenapa ABC? Sebab itulah jawapannya ada 2 markah. Boleh cikgu? Dan D pula ini ialah mereka cipta kewujudan bahan api di dapur. Ini semua ada dalam buku teks kan. Ada buku teks. Dan saya pun berdoa jugalah supaya yang awal-awal tahun ni, tahun depan, untuk periksa calon tahun ni, tahun depan, 2-3 tahun ni, soalan untuk 9D atau 10D ni mereka kita diambil daripada apa yang ada dah dalam buku teks lah. Supaya mereka awal ni tidaklah sangat susah kan. Takut kalau susah sangat budak tak terfikir langsung jadi down pula budak, soalan sains susah pula. Saya harap begitulah. Jadi cikgu-cikgu pun kena mengajar lah apa yang ada dalam buku teks tu yang ada mereka cipta kena buat semua. Mintalah budak buatlah bersama dengan pelajar kita kan. Jadi dia pelbagai bentuk soalan yang boleh ditanya.
Kalau mungkin tanya orang yang terlibat dengan PT3 tu mungkin lebih mahal lah yang ni. Yang ni kan bentuknya macam mana. Cikgu pun mungkin di sekolah tu ada yang terlibat dengan PT3 dulu, buat soalan untuk mencerita, mungkin boleh bincang dengan mereka macam mana bentuk soalan. Okey, dan kat sini saya letak soalan di bawah tu, dia ada dua soalan. Yang pertama lakar, yang pertama reka cipta, reka bentuk alat padaman ringkas tu. Jadi jawapan pelajar dia kena lukis, dia kena label. Lukis apa? Botol, mineral, lepas tu apa yang ada dalam botol, tudung dia, apa yang dia kena buat. Dia lukis dengan berlabel. Mungkin boleh ganti dengan, boleh jawapan kat sini mungkin dia lukis sahaja dengan label, boleh. Ataupun dia boleh ganti dengan kaedah dia buat. Macam mana kaedah dia buat? Dia ambil botol, dia kata, yang kedua botol, tebuk. Misalnya dia kata, guna paku buat lubang pada penutup. Okay kan? Pun dapat makan juga. Apa? Kemudian dia masukkan apa dalam botol? Dia masuk sebut. Masuk cuka, masuk sebut penaik. Sebut penaik tu dia bukan masuk begitu. Dia kena guna tisu kan. Dia kena gantung. Tak boleh lah bercampur tu kan. Lepas tu dia kena buat dah tu di sekolah. Kalau dia tak pernah buat, saya percaya dia tak boleh jawab juga. Dia kena gantung. Lepas tu dia kena label. Dia sama ada dia lukis gambar rajah ataupun dia boleh menerang terang macam soalan nombor 10 tu. Kaedah tu. Untuk dia jawab. Dia boleh lukis ataupun kaedah dia buat. Dia boleh tulis dalam bentuk ayat. Boleh juga. Dan last sekali dia kena terangkan konsep yang digunakan. Apa konsep yang digunakan kat sini? Ini konsep dia apabila cuka tu bertindak balas dengan sebut penaik. Kan kita gantung dulu kan. Bila kita nak guna tu barulah kita kocok dia sebut penaik bertindak balas dengan cuka tu kan. Menghasilkan karbon dioksida. Itu yang memadam kebakaran. Itu konsep dia lah sikit. Boleh kan? Okey. Bahagian C pula ni. Okey, bahagian C. Contoh yang diberi dalam masa penataran, ni contoh dalam penataran hari tu, kita ada A, B dan kemudian ni kita ada C. C baru pecah. Ramai juga yang bertanya saya, adakah dia akan sama ni? A, B, A dia mesti ke dia tanya penyataan masalah? Saya sebenarnya pun kita masa penataran pun kita sebut A dengan B ini contoh saja. A dengan B. A dia bagi contoh penyataan masalah. Boleh tak dia tanya hipotesis pada A? Boleh. Boleh tak dia ada A, B, C? Boleh. Boleh tak dia ada A dengan B saja pun? Boleh juga. Jadi itulah hasratnya bila kita bina hari itu format ini. Hasratnya supaya tidak, sebab apa, soalan nombor 10 ini selalu soalan SPM kita, sebab soalan SPM kita dinilai di peringkat international. Untuk pengetahuan cikgu, tiap-tiap tahun saya dimaklumkan oleh pegawai lembaga peperiksaan, setiap tahun sebelum ditetapkan markah lulusnya A-nya, B-nya, dia ada penilai antarabangsa datang bersama meeting dengan pegawai dengan pengarah lembaga untuk letakkan. Jadi sebelum dia nilai tu markah apa nak letak A, B, C, dia tengok soalan-soalan. Apa yang berlaku setiap tahun dia tanya soalan kita nombor 10 ni lah. Dulu nombor 10 kan, sekarang nombor 11. Dia kata soalan ni tidak tahap rendah, dia kata. Soalan ni tahap rendah, tidak pun kebak lah maksudnya. Dia suruh lama sudah, berapa kali dah dia minta ubah. Sebab dia cikgu ataupun budak-budak pelajar calon dah boleh teka dah. Kalau dulu A mesti hipotesis. Cuma tak tahu lagi apa dia bahan yang diberi, apa eksperimen yang nak ditanya kan. Itu saja.
Tapi hasratnya dengan format yang baru ni kita harapkan format itu boleh soalan nombor 11 ni dia tanya tentang mengeksperimen, tapi rupa bentuknya mungkin tahun ni ada A, B, C, tahun depan mungkin ada A, B, D, mungkin tahun sekali lagi mungkin ada A dengan B saja. Macam tu, dia berubah. Tahun ini, tahun depan mungkin ditanya ada macam ni, pernyataan masalah, lepas tu hipotesis, lepas tu bawah tu ada tujuan, kan? Tahun sekali lagi dia tak tanya hipotesis, mungkin boleh juga diganti dengan kemahiran yang lain. Boleh faham maksud saya? Maksudnya kita hasratnya supaya bentuknya berubah-ubah, tidak sama, supaya pegawai penilai daripada international tengok tu, tahun depan lain, tahun ni lain, jadi tak nampak samalah, bentuk pun tak sama, jadi pelajar atau calon dia tak boleh teka dah, tak boleh ada format khusus dah. Tapi okey, cuma kita kena faham bahawa apa yang akan ditanya untuk soalan nombor 11 ni semuanya tentang mengeksperimen. Dia boleh tanya tentang penyataan masalah. Kalau dulu tak pernah tanya kan. Sekarang dah ada. Macam Alif tadi, jadi kita kena ajar pelajar bagaimana nak menulis penyataan. Ini budak tu pernah tengok alat radas tu, pernah guna alat radas tu, tahu nama dia, macam mana nak buat. Dia boleh tanya ke semua je 11 konstruk KPS tu. 11 konstruk tu, tapi adalah kemungkinan tak tanya macam kesimpulan. Mungkin dia tak tanyalah sebab ni mengeksperimen, belum buat eksperimen kan. Ya. Tapi kalau dia nak tanya pun mungkin boleh kot, dia reka lah suatu keadaan, mungkin dia bagi dah ke jawapan ke macam mana, wallahualam. Tapi saya rasa itu tak ada kot, kesimpulan tu dia tak tanya. Jadi kat sini boleh kita katakan lah, kalau macam apa tu laporan PK tu lah, memang sebaik-baiknya lah minimum. Betul, macam laporan PK. Jadi kena latih betul-betul budak buat laporan PK supaya boleh jawab soalan nombor 11. Kalau budak tu dia jawab, dia buat sendiri laporan PK dia, saya percaya dia boleh jawab lah soalan ni. Kalau dia tiru tu susah tu. Jadi kena latih juga lah soalan ni kan. Okey, kita pergi berikutnya. Ni contoh soalan 12 pula. Soalan 10 tadi kita tak bincang sangat sebab semua orang dah biasa kan. Okey. Jadi soalan 12, ini pun kita cubalah buat. Saya pun tak tahu dia menepati atau tidak. Sebab soalan 12, yang pertama dia kena tanya tentang mengingat. 2 markah. Okay. Jadi A tu mengingat apakah maksud tenaga nuklear. Maksud, dia tahu atau tak tahu apa tenaga nuklear. Okay, tak tengok gambar pun tak apa. Soalan tu boleh berdiri dengan sendirinya kan. Apakah maksud tenaga nuklear, dia ingat. Dan satu lagi, nyatakan satu proses penghasilan tenaga nuklear. Okay. Mana soalan ni ingatlah. Okay, B pula. Patutnya B ialah memahami 2 markah. Jadi bila nak memahami, dia kena referlah pada gambar rajah kat atas. Berdasarkan rajah 12, nyatakan 2 faktor yang perlu diambil kira bagi melaksanakan pembinaan sesen janakuasa nuklear. Tapi mungkin tak berapa tepat juga soalan tu lah, Azrul ya. Saya rasa saya baca tadi rasa macam tak tepat juga lah. 2 faktor. Macam ada sedikit kepada pengetahuan juga. Pengetahuan juga. Tapi boleh kira pada saya tak ada masalah ni.
Dia kena refer jugalah pada gambar rajah tu. Ya, betul. Ini memahami. Tapi sebab kita nak jawab pelajar dia tahap lebih tinggi, dia kena tahu hak sebelum. Tahap lebih rendah tu dia kena lebih tahu dah. Dia kena ada pengetahuan. Okey. Kita tengok pula C. Ni menilai. Menilai, contoh dia kata negara seperti Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Jepun menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga utama di negara mereka. Di Malaysia 70% daripada sumber tenaga berasal daripada petroleum, gas aram batu dan petroleum, gas asli dan aram batu. Banding bezakan tenaga nuklear dan tenaga yang berasal daripada petroleum dan gas asli dan aram batu. Ini dia menganalisis, menilai PS03. Menganalisis. Dia suruh banding beza baik buruk lah, atau apa kelebihan kelemahan lah. Kelebihan kelemahan. Bila sebut dia banding beza, dia kena beri juga persamaan untuk jawab. Kena bagi juga persamaan dan perbezaan. Kena bagi dua-dua lah, persamaan dan perbezaan. Untuk jawab tu. Kurangnya dia kena bagi 4 fakta. At least ada satu persamaan dan 3 perbezaan, ataupun dua persamaan atau 2 perbezaan. Tengoklah ada sebab tu soalan ni, kita nak buat soalan ni, kita carilah ada perbandingan tu banyak, lebih pada markah yang diperlukan. Okey. Kalau ada perbezaan dia ada satu je, tu susahlah soalan tu, tak sesuai lah buat soalan. Okey. Yang keempat pula, soalan D ialah menilai. 4 markah. Sebuah negara yang maju perlu mencipta dan mengeluarkan senjata nuklear untuk mengukuh sistem pertahanan dan digeruni oleh negara lain. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas? Wajar kan? Maksudnya dia boleh setuju dan dia boleh juga tidak setuju. Di sini pun bila kita nak bina item ini, menilai ni, kita perlu cari jawapan tu lebih daripada pilihan jawapannya lebih daripada 4 markah lah patutnya. Kalau dia cukup-cukup je 4 markah itu, kalau boleh cari soalan lain dululah bila kita bina item tu. Boleh tak cikgu? Dia kena bagi. Yang ni dia setuju, dia dah dapat 1 markah. Macam biasalah, macam penilaian peperiksaan sebelum ni juga. Dia setuju, dia dah dapat 1 markah. Dia bagi sebab kenapa dia setuju, dia dapat kena bagi 3 lah sebab. Sekurang-kurangnya 3 sebab kenapa dia setuju. Begitu juga kalau dia tidak setuju. Dia tidak setuju, dia kena bagi juga 3 sebab. Kenapa dia tidak setuju. Boleh cikgu? Boleh. Okey, alhamdulillah dah habis. Tadi saya nak sentuh bila sebut bina item, tajuk bengkel kita ialah pembinaan item kan. Jadi saya nak kongsi sedikit lah, tak banyak sebab kita masa tak banyak, saya kongsi sedikit je. Ya. Slideshow. Okey, sedikit tentang prinsip pembinaan dan penilaian item kebak. Item lah, bukan kebak saja, semua sekali lah. Sebenarnya
nampak slide saya? Nampak kan? Boleh nampak je. Kalau lembaga dia pakai ni, dia pakai 9 point system. Dia ada 9 sistem. Dia kena akur kurikulum yang pertama. Maksudnya soalan kita itu atau item kita tu kena tidak boleh terkeluar daripada silibus. Cuma kat sini kalau kita tengok, kalau dulu kita bina item kita tengok ada tak dalam buku teks. Cuma dulu kita ada 4 buku teks. Seluruh negara pakai 4 jenis buku teks, kita kena tengok semua buku teks. Ada. Cuma sekarang ni saya rasa kita sebab dalam buku teks kita sangat sedikit. Kadang-kadang dia misalnya kalau kita tengok contoh buku bab tingkatan 4 teknologi hijau misalnya. Teknologi hijau tingkatan 4 kan. Kalau tengok kat situ dia hanya sentuh surface dia beritahu je. Konsepnya kat mana? Mungkin dia dah belajar 1, 2, 3 dulu. Jadi kat sini item akur kurikulum tu, walaupun kurikulum kita untuk SPM lebih kepada 4 dan 5, cuma masa kita bina format itu kita pun tengok silibus tu. Bila kita tengok silibus, dia tidak boleh hanya kita had kepada 4 dan 5 untuk bina soalan. Jadi kefahaman budak itu atau pengetahuan budak tu kena merangkumi daripada tingkatan 1 atau sekolah rendah lagi sehinggalah tingkatan 5. Maksudnya pembinaan item tu kalau dia soalan tu tidak ada buku teks tapak ke 5. Tiba-tiba tengok dia ada pada buku teks di atas 1. Boleh tak? Maksudnya masih akur kurikulum. Boleh faham je kan? Sebab dia kena akur kurikulum. Jadi kurikulum untuk SPM ni berasal daripada sekolah rendah lagi. Sehinggalah dia belajar sampai tingkatan 5. Kalau ada dia belajar tingkatan 6 ke, ada belajar tingkatan 1 atau 2, maksudnya kalau disoal tidak salah. Masih akur kurikulum. Itu satu. Akur kurikulum. Ada dalam silibus lah maksudnya. Okey, yang kedua dia tengok akur peluang. Akur peluang ni maksudnya bila terutama tentang item kebak lah. Benda tu kadang-kadang ada istilah yang kita gunakan tu atau ada situasi tu dia tak akan jumpa pun situasi tu. Misalnya ada pelajar kita duduk di Sabah Sarawak mungkin. Sabah Sarawak dia tak pernah tengok pun kalau dekat KL tu ada apa? LRT ke kan. Kalau dia tak pernah tengok, tiba-tiba kita tanya tentang LRT, tak ada pula dalam buku teks. Maksudnya dia tidak ada tak akur peluang lah. Kecuali, tapi sekarang kalau tanya LRT, kereta api tu pun walaupun dekat dia tidak ada dalam kereta api, nak tanya line kuning. Tepi landasan kereta api kan, ada line kuning kan. Kenapa tidak boleh melepasi line kuning tu? Kenapa kena berdiri di belakang line kuning tepi kereta api, tunggu kereta api kan? Itu tak apa dia tanya. Aku peluang sebab ada dalam buku teks. Katakan tak ada dalam buku teks. Jadi bila tak ada buku teks, orang KL je boleh jawab. Dia tak aku peluang lah. Itu maksudnya aku peluang tu. Kalau dulu aku peluang juga kita tengok dalam buku teks tu ada tak buku teks. Situasi dia beri juga aku peluang lah. Okey, aku spesifikasi. Maknanya dia tanya tu tentang benda yang dia ni belajar yang spesifik. Kemudian ada tepat dari segi konstruk ni. Konstruk, betulnya konstruk yang ditanya untuk soalan nombor 9 misalnya mesti ada konstruk 05. Betul tak dia beri itu ialah konstruk 05. Dan soalan nombor 10, nombor 11 mesti konstruk mengeksperimen. Betul tak konstruk mengeksperimen?
Bila kita kena buat item tu, kena tengok konstruk betul ke tak. Ikut soalan. Okey, yang seterusnya tepat ada tajuk tu dibincangkan. Tajuk tu pun ada. Dibincangkan dalam buku teks atau dipelajari. Jelas, soalan tu jelas. Cara ayatnya, bahasanya. Sebab tu kadang-kadang kena berbincang. Seorang diri kita rasa jelas dah, tapi bila orang lain baca, oi, tak faham, dia faham maksud dia lain pula. Kan? Sebab bahasa kita pun bukan pandai sangat kan. Terutama kena ada dua bahasa pula. Okey. Kemudian sesuai kesukaran. Sebab tu dalam format kita dia letak dah kesukaran tu 532. Jadi soalan yang baik kena ikutlah kesukaran aras ni. Aras rendah ada 5, aras sederhana ada 3, aras tinggi ada 2. Tapi aras itu hanya berdasarkan kepada justifikasi oleh pembina item sahaja. Tapi yang sebaiknya dia berdasarkan kepada kajian di lapangan lah patutnya. Yang terbaik tapi at least sekurang-kurangnya berdasarkan kepada justifikasi pembina item. Kemudian yang ke-8 ni dia tanya tentang soal yang penting. Benda yang disoal tu penting budak tahu. Calon mengetahui. Kerana isu yang penting lah. Dan akhirnya adil. Adil, tidak menzalimi. Kalau Malaysia ni kita banyak untuk soalan peringkat kebangsaan, kita adil di segi bangsanya, adil di segi kaumnya, adil dari segi geografinya. Maksudnya adil lah, maknanya perkataan digunakan itu tidak terasa, tidak sensitif. Itu nak kena adil, pertimbangan adil. Okey. Jadi ini tentang okey, tapi saya tunjuk je lah. Ini tadi saya dah bincang, saya tak langsung tadi. Dia perlu pembinaan item yang baik ialah perlu akur kurikulum di akur peluang, iaitu peluang ni maksudnya dipelajari berdasarkan konstruk, akur spek, mana konstruk tajuk mesti akur, D dia tepat konstruknya, E tepat tajuknya, F jelas itemnya, bahasanya, tata tugasnya, stimulusnya, optionnya jelas, G sesuai kesukaran. Ya, sesuai, ini penting, maksudnya soalan itu penting untuk pelajar untuk ditanya lah. Yang akhir sekali adil, tidak memberi faedah secara sistematik kepada golongan tertentu. Itu adil tu. Kadang-kadang tentang mungkin adil ni juga ada bahasa tu difahami oleh satu kaum je, satu bangsa. Mungkin kita guna dialek ke, kita guna istilah yang hanya digunakan di Terengganu je misalnya kita tu. Jadi tak adil lah pada orang Sabah Sarawak mungkin, orang KL tak adil. Kan? Jadi tak boleh. Adil segi jantina, status ekonomi, tempat tinggal tertentu dan sebagainya. Okey, ini sedikit secara ringkas bagaimana kita pertimbangkan nak membina item. Okey, saya rasa sampai situ ya dulu. Kalau saya buka pada perbincangan kan, kalau ada. Cuma saya tak sentuh nak teknik menjawab soalan tadi, saya tak sentuh. Kecuali ada permintaan baru saya sentuh. Wallahualam, saya serah balik pada Nasrul, moderator kita. Okey Ji, ada satu soalan ni daripada rakan guru kita. Soalan wajarkan tu boleh setuju ataupun boleh tidak. Janji penerangan betul. Boleh Ji? Okey, kalau tengok markah lah, tengok markah. Kalau wajarkan, tiba-tiba ada satu markah. Kan, wajarkan satu markah ni soalan nombor 7 dengan nombor 8. Ya. 7, 8. Soalan menilai satu markah.
Kalau menilai satu markah, wajar bukan tu kita kena setuju je dah. Tak ada markah untuk kita kata setuju, tak ada markah tu. Setuju saja tidak ada markah. Dia kena bagi sebab baru nak dapat satu markah. Okey, faham. Kalau untuk satu markah. Tapi untuk soalan 12-13, dia ada 4 markah. Yep. Ada 4 markah. Kalau ada wajar kan, biasanya kita boleh setuju, boleh tak setuju. Dan ada markah untuk wajar kan. Wajar setuju ada markah dah. Dia tulis setuju atau wajar, itu dah ada satu markah. Kemudian alasan dia 3 markah. 3 markah. Kalau maksudnya apa ni, untuk pelajar tiba-tiba jawapan dia tulis wajar ataupun tidak wajar. So tanpa penerangan Satu. pun dah boleh stand alone satu markah. Ya, untuk 11 atau 12. Okey. tapi Jadi maksudnya nombor 8 tak ada markah. Oh ni, cepat. okey. Cepat. Okey, kemudian dia Ya. untuk soalan mewajarkan juga ni, kalau pelajar dia campur jawapan tu, maksudnya kat sini dia ada 4 markah kan. Jadi dia bagi 2 markah untuk setuju, 2 markah untuk tak setuju. Yang ini, yang kalau jawapan macam tu, kena pilih lah. Kena pilih dia nak bagi yang wajar ke nak bagi nak jawapannya markah untuk yang tidak wajar. Dia pilih yang banyak lah. Okey, maksudnya kat situ salah satu tu dia akan reject lah. Reject lah. Dia permission kena baca semua. Cuma dia pilih lah. Hak wajar dia dapat 3. Hak yang tidak wajar dia dapat 2. Dia pilih hak wajar. Yang paling banyak markah. Tapi tak dapat markah penuh lah kalau gitu. Kecuali dia cukup. Kalau dia jawab, dia dua-dua dia jawab. Wajar dia jawab tapi alasan cukup. Apa markah? Tidak wajar pun dapat markah juga. Jadi dia dapat markah penuh juga lah. Tidaklah dia ditolak kan. Faham. Tiadalah konsep wrong cancel right kat situ. Okey, rakan-rakan guru, cikgu-cikgu daerah Pontian, ada tak apa-apa soalan lagi yang perlu penjelasan? Ada yang tak tutup speaker di cikgu 6652 ni. Okey, dah tutup. Masih. Okey cikgu, ada tak soalan, apa-apa soalan yang berkaitan dengan item ataupun teknik menjawab ke? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, saya nak tanya boleh tak? Boleh, silakan. Okey Haji, saya nak tanya soalan AC nombor 12 dengan 13 tu, adakah bentuk soalan dia masih soalan bina konsep, membuat pilihan dan juga menyelesaikan masalah? Adakah tiga-tiga item tu masih ada ataupun bina konsep dah tak ada? Haji, suara mute tak Ji? Okey. Okey, kalau kita tengok balik, saya tayang balik. Nak jawab soalan tu kena tengok ni Kena tengok balik konstruk. Mana tadi? Oh ni. Nampak ni konstruk untuk soalan 12 dan 13. PS01 2 markah iaitu mengingat 2 markah. KS01 2 markah memahami memahami 2 markah. KS03 iaitu menganalisis 4 markah. KS04 menilai 4 markah. Sama je, 12 dan 13 sama. Cuma kalau kita tengok dekat mana? Ini cikgu ingat ni dia ada untuk 12 13 ni mengingat, memahami, menganalisis, menilai. Cuma kalau kita tengok
aplikasi, tengok aplikasi mana aplikasi. Ini memahami aplikasi. Tengok aplikasi ialah KS02. Dekat mana yang mengkonsepsi itu ada? Kat sini. Nampak tak cikgu? Mengkonsepsi ni KS020202. KS020202 mengkonsepsi dengan betul. Begitu juga dengan menyelesaikan masalah KS020201. Membuat keputusan KS020203. Cuma dalam soalan nombor 12, 13 tadi, soalan pilihan, tidak ada KS02. Jadi secara teorinya kalau ikut format ini tak ada lah mengkonsepsi tu pada soalan atau menyelesaikan masalah, membuat keputusan, tidak ada lah pada soalan 12 dan 13. Walau bagaimanapun bukan saya yang buat soalan tu. Kalau dia nak keluar juga saya tak pastilah. Cuma kalau ikut formatnya tak logik lah dia keluarkan soalan mengkonsepsi. Sebab bukan konstruk 02. Soalan nombor 12 dan 13 tidak ada konstruk mengaplikasi. Saya kira jelas tak? Cikgu yang tadi tak nak tengok terus ke apa nama tu. Okey, jelas. Jelas ni. Ke cikgu kita. Ya. Jadi ramai orang keliru iaitu sebab bila hari tu kita bagi penataran kita ada contoh. Saya tak salah kat cikgu juga sebab masa penataran tu contoh yang kita bagi tu ada kesilapan. Oh, okey. Sebab tu ramai cikgu keliru tu. Betul. Okey, terima kasih Haji. Ya, sama. Ada lagi soalan lain? Okey, ada lagi tak soalan? Alhamdulillah tu, faham lah. InsyaAllah. Jadi sebenarnya kalau daripada rumusan yang saya dapat, kalau nak bina item ni sebenarnya memang sebenarnya susah lah kan. Kalau nak ikut betul-betul spesifikasi macam LPM ni memang susah. Dan kalau untuk permulaan ni rakan-rakan guru, saya ingat kalau ada contoh-contoh item ataupun soalan percubaan daripada tahun-tahun lepas tu, kita boleh tengok dan kita boleh cuba sesuaikan ikut konstruk yang kita dah belajar. Rasanya lama-kelamaan nanti kita akan tahu, kita akan faham. Okay, terutamanya yang rendah-rendah lah macam soalan kefahaman, pengetahuan, rasanya yang itu lebih mudah untuk hadam. Kalau macam kata nak bina satu-satu soalan tu sebenarnya prosesnya agak rumit dan penilaiannya bukan kita seorang saja. Kalau rasanya kalau kita buat, pada kita mungkin soalan tu betul konstruk kefahaman, tapi pada pandangan orang dia dah jadi pada aplikasi, pengetahuan dan sebagainya. Ada masa lagi tu kalau ada nak tanya. Cuma kami di Terengganu kami sama-sama belajar lah. Grup saya kata tadi ada Nasrul sebut tadi saya sebagai guru akram kan. Dia rajin tu. Nama pun diberi tu. Lama dah sebenarnya ditubuhkan grup guru-guru untuk sebenarnya tugas dia bina soalan ya. Membina modul, bina soalan untuk seluruh pelajar-pelajar negeri Terengganu. Tapi saya percaya apa yang kita hasil itu dia pakai seluruh negara sebenarnya, dikongsikan di seluruh negara. Macam tahun-tahun ni kita keluarkan, kita bagi nama MIT dan juga MTP. MIT tu saya tak ingat apa singkatan kepada tapi dah ada saya percaya dah beredar. Cuma MIT kalau cikgu ada lah bersama cikgu ada bahan tu
kita tak ikut sangat konstruk masa kita buat tu. Sebab itu hanya untuk latihan ikut topikal. MPP yang kita mula belajar, kita buat soalan tingkatan 4 akhir tahun lepas, dan tingkatan 5 tahun ini 1, 2, 3 dah kita buat. Itu lebih tepat lah, semakin baik lah, agak bagi saya, bagi kami lah, walau bagaimana pun tak tahulah sebenarnya tepat tak tepat. Sebab kita tak tengok lagi yang sebenarnya macam mana kan. Cuma kita adalah kita buat sampai tu. Dan kita pun untuk mengetahui semua, kita pun cuba sebab buat kita cuba buat set soalan yang lengkap ni ada hampir siap dah, ada 5 set kita cuba buat. InsyaAllah kita nanti akan luar-luar lah. Dan sebenarnya saya bila dah lama berkhidmat dan lama dah berkecimpung dalam pembinaan item dari awal saya berkhidmat hari itu lagi, maknanya dalam dulu lah, sebelum silver lama dulu, dalam komputer banyak soalan. Cuma bila kita nak keluarkan balik, kita kena copy paste, study balik, tengok cari duduk kat mana kan. Tengok pastikan dia menepati konstruk Jadi saya terfikir saya nak buat ada satu software yang boleh menyimpan mengikut konstruk, dan saya boleh retrieve, boleh ambil balik. Tapi dulu saya berangan-angan, saya berada. Tapi sekarang ni saya sedang buat sebenarnya benda tu, bersama dengan kerjasama dengan UNT, dengan UNIZA. Sedang bina software itulah. Tapi insyaAllah dalam masa terdekat lah. Cuma kami dah cuba bina tu dalam masa setahun lebih lah. Start mula bulan 3 tahun lepas. Sampai sekarang hampir siap lah, hampir dah ada sikit. Cuma ada lagi kecacatan tu, banyak lagi lah. Jadi mohon sebaik Haji lah kalau ada bahan-bahan yang boleh kita kongsikan. Jadi apa tu, nanti saya PM Haji lah, senang kita. Jadi apa tu, kalau nak masuk dalam grup apa ni, biasanya masuk dalam grup Telegram Sains Kreatif, pastinya ada lah tu. Kalau ada itu lagi bagus, senang kita nak akses. Tapi kalau ada tak apa, saya akan berhubung Haji, kita akan PM insyaAllah. Saya tulis di chat tu, tapi saya alamat web lah. Bolehlah pergi ke alamat itu, jomscore.com. Tapi belum sempurna, cuma dah ada. Kat situ bolehlah masukkan, pergi cikgu boleh masukkan daftar, sign up, masukkan password sendiri, email, password apa semua tu maklumat, dan ingatlah password dan email tu, catat mana dulu, lepas tu boleh masuk. Okey, Alhamdulillah, terima kasih banyak Haji. Itu sumbangan yang sangat besar tu kepada kami lagi apa tu yang masih baru, yang masih lagi apa kata orang tak jelas sangat mengenai konstruk ni, dan apa tu insyaAllah lah dengan ilmu yang Haji kongsikan petang ni, saya rasa pengetahuan cikgu, saya dan rakan-rakan guru di daerah Pontian ni rasanya semakin bertambah baik. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi apa tu, jika tak ada persoalan daripada rakan-rakan, okey, jadi rasanya sampai kita di penghujung majlis. Okey, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Penceramah Encik Jalal, Tuan Haji Jalaluddin di atas perkongsian ilmu. Okay, dan apa tu, sebenarnya kami guru-guru masih kurang info, pengalaman dan pengetahuan untuk pembinaan item ni, terutamanya konstruk tadi. Saya rasa mungkin ada juga yang sebahagiannya tu baru tahu KSSM ni ada 6 konstruk yang dinilai. Untuk kertas 1 ada 4 konstruk, untuk kertas 2 ada 6 konstruk. Dan Alhamdulillah sekurang-kurangnya penerangan tadi tu
sangat membantu untuk meningkatkan pemahaman kami. Okey, jadi harapan kami di pihak penganjur agar ilmu yang kita dapat tadi sama-sama kita praktikan supaya dia tak hilang ataupun lupa, dan kami juga berharap dengan usaha ini dapat meningkatkan kompetensi guru-guru sains, dan secara tidak langsung kita meningkatkan pencapaian subjek sains teras bagi daerah Pontian. Akhir sekali, saya mewakili pihak penganjur ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan. Sungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Okay, jadi setakat ini sahaja majlis kita. Sekali lagi, jutaan terima kasih kepada Tuan Penceramah, Tuan Haji Jalaluddin, dan tahniah saya ucapkan kepada pihak penganjur yang mengusahakan majlis ini. Tahniah juga kepada rakan-rakan panitia sains yang dapat mengikuti majlis hingga ke akhir. Jadi sebelum kita bersurai, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekian dulu untuk kali ini. Semoga berjumpa lagi Tuan Haji. Ya, insyaAllah. Okey, Terima kasih Haji. insyaAllah. Terima kasih Tuan Haji atas seremoni edukasi. Ya, Terima sama-sama. kasih Tuan Haji dan Cikgu Nasrul. Okey, sama-sama. Kita jumpa lagi. Terima kasih Nasrul. Terima kasih semua. Tahniah. Terima kasih Tuan Haji dan Cikgu Nasrul. Ya, sama. Terima kasih Tuan Haji banyak-banyak dan juga Cikgu Nasrul sebagai moderator. Ya. Ji, saya minta maaf. Sebenarnya penutup tadi ada gimmick untuk penyampaian sijil. Tapi sekali saya semak-semak sijil tu ada silap sikit untuk nama Haji. Jadi saya minta betulkan. Lepas tu kebetulan cikgu yang Cikgu Ashikin tu dia ada majlis lain.